Hai, kamu semua tengah buat apa tu? Oh, kami tengah ulang kaji subjek pengajian Malaysia. Ia mengenai agama Kristian. Norin tak ulang kaji ke? Wah, rajinnya. Saya pun tak ulang kaji lagi ni. Boleh ke kalau korang terangkan sikit pasal agama Kristian ni? Boleh je. Mari kita mulakan dengan pengenalan mengenai agama Kristian. Agama Kristian ini merupakan salah satu agama yang terbesar di dunia. Ramai orang yang mengamalkan ajaran agama Kristian. Terdapat kira-kira 2.14 bilion penganut agama Kristian yang ada di dunia ini. Di Malaysia pula terdapat lebih kurang 2 juta penduduk Malaysia yang menganuti agama Kristian. Jadi, apakah agama Kristian ini? Agama Kristian merupakan kepercayaan yang berpusat pada kepercayaan mengenai kelahiran, kehidupan, kematian dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Agama Kristian ini dikatakan diasaskan oleh Jesus Christ dari Jerusalem. Orang Kristian merupakan monoteistik, iaitu mereka hanya percaya kepada satu Tuhan sahaja. Ketuhanan ilahi agama Kristian ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu Bapa ialah Tuhan mereka, anak lelaki iaitu Nabi Isa dan akhir sekali Roh Kudus. Simbol suci bagi agama Kristian ialah palang salib, iaitu tanda palang. Ia boleh didapati di gereja dan mereka juga gunakan ia sebagai loket. Salib ini dikatakan dapat melindungi mereka yang menganuti agama Kristian daripada bahaya. Bagaimana agama Kristian ini boleh tersebar luas hingga ke negara kita? Jadi saya akan terangkan pula sejarah bagaimana agama Kristian ini boleh tersebar. Penyebaran agama Kristian ini tersebar luas di Eropah pada zaman Rom, iaitu semasa pemerintahan Konstantin pada abad ketiga dan keempat sebelum Masihi. Di tanah Melayu pula, kemunculan agama Kristian ini dapat dilihat pada orang Nestoria dan juga para pedagang yang datang ke tanah Melayu pada zaman dahulu di Melaka. Melaka merupakan antara tapak yang terawal yang menerima kedatangan Kristian. Roman Katolik merupakan golongan Kristian yang paling awal yang bertapak dekat negara ini. Roman Katolik ini dibawa oleh tentera Portugis selepas menewaskan kota Melaka. Kedatangan agama Kristian di tanah Melayu juga dapat dibuktikan lagi apabila Belanda berjaya menawan Melaka dari Portugis. Melalui peristiwa tersebut, orang Belanda telah menyebarkan agama Kristian di tanah Melayu dan agama Kristian ini telah tersebar luas di negeri-negeri Melayu yang lain. Antara bukti bahawa agama Kristian ini telah bertapak di tanah Melayu sejak zaman dahulu lagi ialah dengan peninggalan bangunan bersejarah dari orang agama Kristian di Melaka. Antaranya ialah Christ Church Melaka, iaitu gereja tempat beribadat orang Kristian. Oh, saya baru je habis ulang kaji berkenaan agama Kristian. Biar saya jelaskan sedikit. Berdasarkan apa yang saya belajar, terdapat pelbagai tradisi agamawi, kepercayaan dan juga cara sembahyang yang tertentu wujud di dalam agama Kristian. Agama Kristian terbahagi kepada 3 aliran utama yang telah pun dibentuk sejak 2000 tahun lalu. Yang pertama ialah Katolik Roma yang merupakan mazhab terbesar dengan anggaran sebanyak 1.2 bilion penganut yang telah dibaptis. Seterusnya ialah mazhab Ortodoks yang terbahagi kepada 2, iaitu Ortodoks Timur dan juga Ortodoks Timur Tengah. Akhir sekali ialah mazhab Protestan yang mengandungi pelbagai mazhab dan juga aliran fikiran seperti Reformasi, Lutheran, Methodist dan juga Injili. Seterusnya saya akan terangkan pula berkenaan Jesus Christ yang merupakan tokoh utama penganut agama Kristian. Jesus Christ telah dilahirkan di Palestin. Kerasulan beliau bermula ketika beliau berumur 30 tahun. Beliau dikatakan gigih berupah dan berceramah di rumah ibadat kaum Yahudi sama ada di kuil ataupun di sinagog. Khutbah-khutbah beliau pada ketika itu banyak mengajak kaum Yahudi agar kembali kepada cara hidup dan ajaran yang diajar oleh Nabi Musa AS. Sebab beliau itu diterima baik oleh kaumnya yang selama ini memang tidak senang dengan gelagat para ulama Yahudi yang telah menyeleweng dan menyimpang jauh dari ajaran Nabi Musa AS yang sebenar. Maka pengaruh Jesus Christ berkembang dengan sangat cepat sehingga para ulama Yahudi berasa kedudukan mereka dan pengaruh mereka tercabar dan terancam. Mereka tidak dapat menghalau Jesus Christ daripada berkhutbah di dalam sinagog kerana apa yang disampaikan oleh beliau adalah berpandangan kepada ajaran sebenar agama Yahudi. Lalu, secara diam-diam, para ulama Yahudi telah mengatur langkah untuk menghapuskan Jesus Christ.
oleh kerana para ulama Yahudi tidak ada kuasa untuk menangkap, mendakwa dan menjatuhkan hukuman bunuh ke atas Jesus Christ, maka mereka telah mempengaruhi pihak berkuasa Rom yang memerintah jajahan Palestin pada ketika itu untuk menangkap Jesus Christ dengan alasan bahawa Jesus Christ adalah seorang aktivis yang berbahaya dalam kalangan kaumnya. Pihak berkuasa Rom yang amat prihatin dengan kestabilan tanah jajahan mereka telah berjaya diperdaya oleh hasutan ulama Yahudi kerana takut akan adanya rampasan kuasa jika pengaruh Jesus Christ semakin merebak. Selepas itu, pihak berkuasa telah berusaha untuk menangkap Jesus Christ. Mengikut catatan Ledger, Jesus Christ telah berjaya ditangkap oleh pihak berkuasa Rom. Akibat daripada penangkapan itu, Jesus Christ dikatakan dijatuhkan hukuman mati, disalib dan disalib pada petang Jumaat. 40 hari kemudian, Jesus dikatakan telah diangkat naik ke langit dan sehingga ke hari ini, beliau dikatakan sedang berada di sebelah kanan Tuhan. Beliau juga dikatakan akan kembali pada akhir zaman. Sementara itu, pengikut beliau menunggu kepulangan beliau dengan penuh setia. Mereka beranggapan bahawa akhir zaman yang dijanjikan oleh Jesus sudah hampir sekali. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai kitab Bible. Agama Kristian juga mempunyai kitab suci agama mereka yang tersendiri, iaitu kitab Bible atau lebih dikenali sebagai Holy Bible. Perkataan Bible ini diambil daripada bahasa Koine Greek, iaitu Biblos, yang membawa maksud buku. Kitab Bible ini muncul dalam bentuk penyusunan teks dari pelbagai bentuk yang berkait dengan kepercayaan bahawa kesemuanya adalah wahyu Tuhan. Kandungan kitab Bible ini merangkumi kisah sejarah, pujian, doa, peribahasa, perumpamaan, surat didaktik dan lain-lain. Ia mengandungi 66 kitab besar dan kecil yang dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu Perjanjian Lama, Old Testament, dan Perjanjian Baru, New Testament. Bahagian pertama kitab Bible iaitu Kitab Perjanjian Lama mengandungi 39 buah buku yang mengandungi pengumuman suci dari Tuhan. Ia menceritakan mengenai sejarah umat Yahudi, memperincikan kehidupan banyak nabi dan juga meramalkan kedatangan Mesias. Seterusnya, Kitab Perjanjian Baharu yang terdiri daripada 27 buah buku yang merupakan kata-kata Tuhan. Ia ditulis setelah kematian Yesus. Antara 4 buku yang utama ialah Matius, Tandakan, Lukas dan John yang dikenali sebagai Injil. Isi kandungan kitab perjanjian ini menceritakan mengenai kehidupan dan juga kematian Yesus. Oh, saya ada terbaca juga mengenai agama Kristian ni, tapi pasal khutbah dengan 10 rukun. Jadi saya terangkan dulu pasal khutbah ya. Khutbah merupakan suatu penyampaian pidato atau syarahan oleh agamawan tertentu untuk menyampaikan ajaran dalam agama tersendiri kepada jemaah seikutan. Lazimnya berikutan suatu sembahyang di sebuah tempat ibadah. Kandungan yang disampaikan dalam khutbah-khutbah ini memiliki fungsi yang bersifat pendidikan, sosial, malah juga politik. Penyampai pengkhutbah memberikan pengetahuan cara beribadah dan norma yang cenderung kepada kemasyarakatan dan etika dalam sesebuah masyarakat melalui ucapan yang dikarang. Pengkhutbah juga difahamkan peranannya sebagai seorang guru yang memimpin di dalam ibadah, yang mengajar peraturan hidup beretika serta memenuhi keperluan rohaniah yang perlu dalam para jemaah ditujukan. Khutbah sangat erat kaitannya dengan fungsinya sebagai alat pengajaran kepada umat yang menganut. Khutbah dalam ajaran Kristian diberikan oleh seorang paderi kepada para penganut dalam jemaah semasa bersembahyang di gereja. Kandungan khutbah ini memberitahu mereka tentang Jesus Christ dan hidup yang kekal selepas mati. Dia akan menggalakkan penganut supaya mentaati Tuhan dan mempunyai keyakinan kepada Jesus Christ, anak lelakinya, serta menyayangi satu sama lain. Khutbah bermaksud untuk mengajar para pendengar tentang kehendak Tuhan. Paderi mungkin juga akan membincangkan masalah-masalah semasa komuniti dan memberi panduan untuk mengatasinya. Jadi, itulah sedikit sebanyak tentang khutbah agama Kristian. Baiklah, yang seterusnya pula adalah 10 rukun agama Kristian. 10 rukun atau Decalogue merupakan satu senarai perintah agama yang menurut tradisi Alkitab
disampaikan oleh Tuhan kepada Musa di Bukit Sinai dalam bentuk 2 tablet batu. Kandungannya yang diamalkan oleh Yahudi dan Kristian, frasa 10 rukun secara umumnya merujuk kepada perenggan yang sama dalam Exodus dan Deuteronomy. Perenggan rukun dalam Exodus mengandungi lebih daripada 10 pernyataan, menjadikannya 14 atau 15 kesemuanya. Walau bagaimanapun, Bible sendiri menjadikannya 10, menggunakan frasa Ibrani Aseret Had Verem, iaitu 10 kata-kata, pernyataan atau perkara. Jadi ini adalah 10 rukun tersebut. Rukun pertama ialah Aku adalah Tuhan kamu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, keluar dari belenggu perhambaan. Kamu tidak harus memiliki Tuhan lain selain aku. Kedua pula, kamu tidak patut membuat dirimu sebagai gambaran sama ada dalam bentuk langit ataupun di bumi. Kamu tidak harus tunduk kepada mereka ataupun menyembah mereka kerana akulah Tuhan yang kamu cemburu, yang menghukum anak-anak yang ibu bapanya zalim. Tetapi akan aku memberikan kasih yang teguh kepada keturunan yang ke-1000 pun bagi mereka yang mengasihi aku dan menjaga rukunku. Ketiga, kamu tidak harus menyalahgunakan nama Tuhan kamu kerana Tuhan tidak akan melepaskan sesiapa yang menyalahgunakan namanya. 4. Ingatilah hari Sabat dan jagalah kesuciannya. 6 hari kamu patut bekerja dan lakukanlah semua kerja kamu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat di mana masa kamu kepada Tuhan kamu. Kamu tidak harus melakukan sebarang kerja-kerja kamu kerana dalam 6 hari Tuhan menciptakan langit, bumi dan laut, tetapi berehat pada hari ke-7. Maka Tuhan merestui hari Sabat dan telah memuliakannya. Kelima, muliakanlah ibu bapa kamu supaya hari-hari kamu berpanjangan di tanah yang Tuhan kamu kurniakan. 6. Kamu tidak harus membunuh. Ke-7, kamu tidak harus melakukan perzinaan. 8. Kamu tidak harus mencuri. Yang ke-9, kamu tidak boleh menjadi saksi palsu terhadap jiran kamu. Yang terakhir pula, kamu tidak harus mendambakan rumah jiran kamu. Kamu tidak harus mendambakan isteri jiran kamu atau hamba lelaki atau perempuan atau segalanya yang dimiliki jiran kamu. Jadi itulah dia 10 rukun agama Kristian yang saya dapat terangkan sikit-sikit. Harap kamu semua faham. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua tentang pembaptisan agama Kristian dan perkahwinan agama Kristian. Pembaptisan pada umumnya merujuk kepada upacara amal penyucian air yang diamalkan oleh banyak agama termasuk agama Kristian. Pembaptisan Kristian berasal daripada mikvah, salah satu upacara amal agama Yahudi. Perkataan baptis berasal daripada perkataan bahasa Yunani. Penyatuan penganut dengan Kris dalam kematian, pengebumian dan kebangkitannya supaya dia dapat menjadi salah seorang Kristian yang beriman. Upacara pembaptisan dilaksanakan melalui perinjisan merinjis air pada kepala, penuangan menuang air pada kepala, perendaman merendamkan seluruh badan ke dalam air. Perkahwinan agama Kristian memandangkan perkahwinan sebagai satu ikatan suci antara seorang lelaki dengan seorang wanita untuk sepanjang zaman. Oleh kerana itu, penceraian dalam agama Kristian tidak boleh diiktiraf sama sekali. Seorang lelaki hanya dibenarkan berkahwin sekali sahaja seumur hidup, demikian juga wanita. Relatifnya, perkahwinan bagi penganut agama Kristian menganggap perkahwinan sebagai suatu perhubungan antara seorang lelaki dengan seorang wanita yang sama-sama telah bersetuju untuk hidup bersama. Objektif perkahwinan orang Kristian: agar manusia mempunyai teman, penyokong serta pendamping hidup di dunia. Maka suami dan isteri merupakan pasangan terbaik di dunia seperti mana kisah Adam dan Hawa. Suami isteri adalah wajah Tuhan di dunia dan ia merupakan gambaran cinta Tuhan di dunia. Oleh itu, setiap pasangan suami isteri adalah bertanggungjawab ke atas pasangan masing-masing. Justru mereka tidak perlu bersaing sesama sendiri, tetapi mereka saling melengkapi antara satu sama lain untuk membina keluarga bahagia. Dalam agama Kristian bukan sahaja meramaikan umat Kristian tetapi juga umat manusia. Gereja adalah tempat untuk membina institusi ini bagi membentuk tanggungjawab terhadap masyarakat melalui perkahwinan.
Selain itu, gereja berfungsi membangunkan anak-anak menjadi masyarakat yang baik melalui proses-proses yang terdapat di dalam perjanjian perkahwinan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Sambutan Hari Krismas. Krismas diraihkan oleh penganut agama Kristian pada setiap 25 hari bulan Disember sebagai mengingati kelahiran Yesus. Sambutan Krismas dimulakan dengan hiasan pokok Krismas yang dipasang dengan lampu berwarna-warni. Bungkusan hadiah akan diletakkan di bawah pokok Krismas dan akan dibuka pada hari tersebut. Pada malam itu juga, semua ahli keluarga akan berkumpul di rumah ibu bapa mereka dengan suasana yang penuh gembira. Kanak-kanak tidak digalakkan menghadiri upacara sembahyang pada malam itu, kerana sebaliknya disuruh tidur kerana mengikuti kepercayaan semasa mereka tidur, Santa Claus akan datang membawa hadiah untuk anak-anak mereka. Seperti mana masyarakat lain pada pagi Krismas, mereka akan mengunjungi gereja untuk upacara sembahyang. Apa itu Hari Easter? Tahukah anda hari paling penting dalam kalender upacara keagamaan Kristian? Orang ramai sering mengaitkan agama itu dengan Krismas. Walaupun Krismas masih merupakan hari penting untuk meraihkan kelahiran Yesus, namun Ahad Easter sebenarnya hari utama dalam kepercayaan Kristian. Malah, dalam beberapa sudut, ia sama penting kepada penganut Kristian sebagaimana Aidilfitri yang penting dalam Islam. Seterusnya, ia mempunyai 3 rukun iaitu seperti sembahyang, pengorbanan dan juga berpuasa. Selain amalan tradisi berpuasa, daripada makanan, ramai juga memilih untuk berpuasa agar dihindari daripada sifat buruk seperti perasaan iri hati. Di samping itu, memandangkan ia acara yang berlangsung selepas berakhirnya amalan berpuasa, jelas sekali perayaan ini bermula dengan jamuan makanan. Makanan yang dihidangkan seperti biri-biri panggang yang merupakan makanan utama sewaktu acara agama Yahudi adalah masakan daging yang tradisi pada hari Easter. Ia mewakili Yesus yang dibunuh dan darahnya menyelamatkan mereka semasa kematian. Pantang larang makanan yang tidak boleh dimakan. Agama Kristian melarang beberapa makanan haram akibat tertentu untuk tidak dimakan berkala tanpa alasan. Namun kepercayaan mereka bahawa menginginkan manusia sihat dan juga tidak mengalami suatu penyakit yang kronik, makanan tersebut seperti unta, arnab, babi hutan dan juga binatang yang bersisik. Binatang yang berkaki 4 atau binatang yang berjalan dengan telapak kaki seperti orang utan, monyet, anjing dan sebagainya. Wah, menarik betul perayaan dan pandangan masyarakat yang beragama Kristian. Baiklah, memandangkan kita dah pun habis mengkaji sebuah subtopik, saya rasa eloklah saya simpulkan sedikit mengenai bab ini. Sebagai penduduk negara Malaysia yang berbilang kaum, bangsa dan agama, kita sewajarnya mengambil tahu berkenaan asas-asas kaum dan agama lain demi mewujudkan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat. Hal ini demikian kerana disebabkan kita tidak mempunyai kesepahaman antara satu sama lainnya, timbulnya isu perkauman yang sepatutnya kita elakkan. Saya harap kita semua dapat ilmu yang cukup hari ini dan akan mendapat keputusan yang cemerlang untuk peperiksaan nanti. Terima kasih semua.